Paling lama dalam perhubungan Alif berapa lama? 10 tahun. Oh, lama. Itu my first marriage lah. Setahun bercinta, 2 tahun bertunang, 7 tahun perkahwinan. Yang ramai orang tak tahu kan Alif? Yang ramai tak tahu. Umur berapa Alif? 22 atau 3. Orang tengah degree kan? Ya, baru habis degree. Baru nak habis degree, baru habis masters. Terus kahwin 4 tahun lagi tu. Tak tahu, saya suka wanita lebih berusia lah. Aku bazir 7 tahun ni hidup untuk orang lain. Dia kalau kita hilang orang tak apa, jangan hilang diri sendiri. Betul. Kan benda tu akan tiba-tiba jadi gila dah. Aku dah apa kau nak buat lepas tu? Kan dah tak betul apa semua kan, simpan lama-lama. Dan ketika itu pun Alif dah dalam industri kan? Dah dalam industri. Seorang duda. Sekarang ni orang tahulah saya seorang duda yang mungkin telajak laris. Tiba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Sudirman Muhammad Tahir dalam podcast Confession Bilik Gelap. Dan kali ini saya hadirkan seorang lagi tetamu, seorang pelakon, pernah mengacara juga, seorang yang sukakan aktiviti ekstrim dan baru menang. Pelakon, aktor pembantu filem popular, Alif Hadi. Hai, Assalamualaikum. Wow, takutnya. Seram. Tak, ini bukan seram Dia macam kata bilik gelap, terang je. Ya, dia macam gelap dia lain. Gelap dia lain. Di sisi hati lah. Alif, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tahniah, masih belum terlambat untuk saya ucapkan tahniah. Terima kasih. Atas kemenangan selepas hampir 14 tahun. 14 tahun kan? 14 tahun. Dan kali pertama tercalon. Kali pertama tercalon, menang. Seram. Sebab finalis tu memang menyeramkan. Satu perjalanan yang saya kira panjang Alif 14 tahun tu. Sangat panjang sebab saya pun tak expect yang saya akan dapat orang cakap recognition dari segi award tu. Tapi itulah, mungkin dah rezeki, dah tiba masanya dan dia buatkan saya lagi semangat lagi lah untuk perbaiki diri saya. Bila awal-awal muncul dalam bidang lakonan kan, yalah, of course saya rasa semua artis yang masuk dalam bidang ini, baik penyanyi, pelakon dan sebagainya, akan bercita-cita untuk menang anugerah kan. Ketika itu pun sama Alif? Tak, sebenarnya sebab nak fikirkan, saya masuk dalam industri ni pun dengan cara tak sengaja. Okay, saya habis belajar degree. Saya ambil law degree masa tu. Bila saya habis, saya sambung masters. So bila saya nak ambil masters, dia ada lebih kurang 6 bulan yang terkosong tu. Dan pada masa yang sama, masa tu saya banyak buat TVC, iklan-iklan TV. And then agensi saya pula macam cakap, masa tu KRU nak cari, dia nak buat KRU TV, dia perlukan host. Minat tak? Saya macam, okay, ini satu pengalaman yang baru. Kita nak belajar something new. Macam mana nak confident bercakap dengan orang, niat saya itu je. Tiba-tiba betul-betul 14 tahun. Jadi saya bukannya nak masuk ni macam tanpa sengaja. Bukan saya macam nak masuk dalam industri seni ni sebab saya nak menang award ke, nak dikenali ke, tak. Sebab saya nak menimba ilmu pada mula tu je. Sebab saya ni jenis introvert, tak bercakap dengan orang. Saya rasa mungkin Sudir pun tahu, I kat luar sana tak menonjol langsung. Saya bukan jenis macam lihatlah saya. Tak, saya jenis macam okay, itu yang lama masa kot. Budak baik kan? Alhamdulillah lah, di depan mak saya masih baik. Tapi bila dah masuk dalam industri kan, melihat perjalanan sebagai anak seni, pelakon, melihat orang lain naik pentas, menang anugerah, langsung tak terdetik lagi ketika itu untuk one day saya nak macam mereka, saya nak kejar itu juga? Sebenarnya tipulah kalau cakap saya tak teringin. Rasanya semua orang kalau masuk dalam apa bidang pun, kalau kita dapat satu pengiktirafan tu, kita rasa macam kita buat something yang betul. Yang apa yang kita buat tu, we are good at it. So tipulah cakap saya tak teringin. Tapi saya tahu saya hanya insan yang kerdil, yang walaupun 14 tahun, tapi mungkin orang lain lebih berpengalaman lagi, diorang lebih berbakat lagi. Jadi saya rasa sikit tu adalah. Tapi itu bukan the main point kenapa saya nak masuk dalam industri. Alif 14 tahun dan kali ini awak menang kan. Perjalanan yang panjang saya kira. Dan sepanjang 14 tahun itu juga kita tahu Alif dah berlakon banyak drama, filem.
hosting juga di semua stesen TV awak ada. Tapi mungkin kalau kita boleh kata nama tu mungkin agak lambat panas. Dan Alif ketika itu rasa macam mana Alif? Yelah, awak dah berlakon sana sini ni. Betul. Tapi kenapa orang macam bagi aku watak yang second lead ataupun watak yang nak mencukupkan list saja kan? Bagi saya mungkin sebab pertamanya saya tak cukup tinggi kot. Okay, penampilannya. Ini realiti lah apa yang saya nampak, apa yang saya rasa. Ini pendapat saya. Ketinggian tu penting supaya dia nampak kontra hero-heroin tu. Dia nampak badan sasa tinggi dan dia, you can see lah macam ini adalah hero punya sosok hero. Hero. Saya kurang kat situ. Dan kemudian saya rasa keduanya saya tak menonjolkan diri. Itu mungkin silap saya. Sebab in order to be in the entertainment industry, you need to sell yourself out there. Kena jual diri kat luar sana supaya kita dinampakkan oleh orang ramai. Tapi saya fikir itu bukan diri saya. Dan saya ambil jalan secara pasif yang macam maybe ada orang kat luar sana yang akan terima aku dengan mutu kerja. Dia ambil by quality, not by popularity. Tapi slow lah. Dan Alhamdulillah lah saya masih lagi bertahan. Sebab saya tahu, saya bersyukur sebab saya rasa ramai yang kat luar sana, yang sebelum-sebelum ni, dia orang cepat naik, cepat jatuh. Dia orang susah nak sustain. Maybe because of tak ada rezeki ke, ataupun ada attitude problem ke, things like that. Jadi saya, walaupun ambil masa yang lama, tapi saya tetap bersyukur. Walaupun agak walaupun lambat. Tapi mungkin ada orang yang lebih lama lagi. Contoh macam Eddie Ashraf. Berapa puluh tahun? Daripada zaman kanak-kanak 24 tahun. Kalau dia ada anak tu, anak dia dah pergi college dah. Jadi mungkin rezeki tu Tuhan dah tulis masing-masing bila. Termasuklah jodoh ke apa ke. Jadi kita, bagi saya, bapak saya selalu cakap, kita kena berusaha, kita bertawakal, kita redha. Alif, bila sering tidak menjadi maksud saya mungkin ialah tak tahu, mungkin ada ketikanya Alif menjadi pilihan terakhir mungkin kan, nak menggantikan orang dan benda biasa kan dalam selalu. Kadang-kadang sehari sebelum shoot baru dia call saya macam boleh tak datang esok, pasal kau nak call aku tiba-tiba last minute ni. Sebab seorang ni buat hal lah. Kadang-kadang saya fikir benda tu bukan, saya tak fikir macam aku pengganti. Aku adalah pengganti. Tapi saya fikir saya tolong kawan. Daripada dia pening kepala nak cek yang lain-lain, daripada saya cakap alah kau ni dah last minute buat cek aku, lantang kau lah kan. Saya tak ke arah itu. Saya fikir macam kalau aku tolong dia ni, mungkin satu hari dia akan tolong aku juga. So saya selalu buat macam tu. Itulah sebab kata mak saya, biar orang buat kita buat baby. Kita jangan buat orang. Buat baby tu lain. Salah aku. Itu kena halal tu. Kena halal betul. Lambat lagi. Alif, ranjau sebagai anak seni ni bukan mudah kan? Ranjau tu apa lagi-lagi seorang pelakon yang saya kira memang passionnya adalah dalam bidang ini. Kan, dalam bidang lakonan, cari makannya dan sebagainya. Cumanya bila Alif berdepan kan, setiap hari saya kira orang ni berbeza-beza, setiap production berbeza. Tapi layanan yang diberikan Alif, Alhamdulillah, so far diorang layan saya dengan baik lah. Semua. Sebab saya rasa saya tak buat masalah dengan semua orang. Saya tak ada datang lambat ke, tak ada macam banyak PL ke yang macam banyak komplain. Jadi saya rasa diorang nak layan saya dengan yang kurang baik itu, I think diorang pun rasa macam bersalah juga. Sebab yalah, saya jenis yang tak buat masalah. Tapi adalah a few, satu dua tu. Tapi saya jenis macam, nasib baik industri kita ni, saya fikir apa tau, saya fikir kalau satu projek tu, kalau projek tu macam dia layan saya tak best, vibe dia tak best, dengan orang yang bekerja tu tak best, saya fikir macam tak apa, ni bukannya selamanya. Betul. Habis projek ni, bye. Tak muka kau dah. Macam tu. Tapi kadang tidak adil kan Alif? Nak buat macam mana kehidupan macam tu? Kehidupan memang tak adil. It's either macam mana kita nak tengok perspektif dalam hidup kita tu. It's either kita nak lebihkan kepada negatif, kita nampak negatif, ataupun kita macam tak apa, kejap je ni.
Kita just tunaikan tanggungjawab kita. Dah sign kan? Kau jangan sebelum sign tu, abang saya boleh lompat ni, abang saya boleh ni, saya boleh nangis macam ni bang. Tapi bila dah masuk set tu, tak boleh lah bang, saya ni. Jadi benda tu pun orang akan benci tau. Aku pun benci tau macam tu. Tiba kan. Macam Alif kata tadi kan, Alif tak pandai untuk yalah, dalam arti kata lain, tak pandai nak kipas. Yes. Kan? Yes. So itu yang mungkin pilihan terakhir lah. Kan? Itu yang mungkin bila watak-watak best tu, mungkin bukan Alif lah, macam tu. Memang saya tak suka lah nak kipas-kipas. Tak suka satu. Kedua, tak reti macam mana nak buat benda tu. Saya rasa biarlah orang nampak saya dengan hasil kerja saya, daripada yang macam kita kipas-kipas, nanti masuk set kita tak boleh perform lah. Kita menghampakan orang. Dan orang macam, ni mau ingatkan bagus sangat. Itu janji macam-macam. Tiba-tiba lah terkubur dah tiba-tiba career kat situ kan. Better kita slow, steady, sampai kekal. Itu yang saya rasa saya pentingkan. Walaupun lambat, tak apalah. Yang penting sekarang ni, saya rasa saya orang yang penyabar. Sangat sabar. Tak pernah saya melenting dekat social media ke apa ke. Tak pernah langsung. Saya tak pernah bercakap pasal orang lain. Saya berhati-hati dengan apa yang saya katakan. Sebab kat dunia ni kejap je. Apa yang kita cakapkan tu, kadang-kadang patah balik kat kita. Even though teruk dekat set ke apa sekalipun, tak pernah komplain Alif. Tak pernah. Tarik nafas. Cukup satu hembusan. Macam, okay, tak apa. Dalam hati, itu je lah. Itu je saya mampu buat. Alif, pernah orang kata, yelah, sedangkan yang popular pun akan berdepan masalah. Contoh, satu ketika bila nama dia jatuh, dia tak ada job. Tapi apatah lagi untuk mereka yang saya kira, sorry kalau saya kata yang macam kurang menyerlah. Okey, bagi saya itulah syukur, alhamdulillah, kenapa saya pentingkan kualiti. Sebab sentiasa ada orang yang panggil saya. Sebab dia orang, pertama, selesa kerja dengan saya. Kedua, saya tak banyak cekadak. Bila kita tak ada masalah, orang, walaupun kita tak adalah sehebat ini, tapi orang senang bekerja. Jadi kadang-kadang kita pun lebih suka bekerja dengan orang yang senang kita bekerja daripada dengan orang yang walaupun talent dia tinggi tapi susah nak bekerja, peningkan kepala, nak adjust jadual lah, apalah, datang lambat lah, ya. Jadi bagi saya tak ada masalah lah benda tu. Saya percaya pada kualiti kerja tu, dan memang sentiasa ada job. Walaupun pada akhirnya terpaksa mengalah dengan kerena orang lain, awak kena ikut, ya? Biasalah tu. Saya rasa benda ni kalau kita nak fikirkan, even kalau kita kerja office pun, ada je office mate yang buat cekadak, tiba-tiba macam nak pulaukan kita lah, apalah kan. And dia orang lagi teruk, because dia orang selagi dia orang kerja kat situ, betul, sampai bila-bila lah. Kalau 10 tahun lah kau ada, selagi kau tak berhenti. Jadi, dan tiba-tiba lagi naik pangkat, lagi orang benci kan, lagi stres kan. So saya consider bersyukur sebab dia based on project. So kejap je, temporary je sakit hati gitu. Alif, selain daripada macam Alif kata tadi, kalau ada last minute dia call, last minute je kita cari Alif Hadi contoh, apa lagi benda-benda yang bila mungkin orang di luar sana tak tahu Alif pernah alami sepanjang bergelar pelakon ni, kerena yang macam inilah industri. Selain daripada saya ni asyik menolong orang je, dari segi ada orang tak last minute pull out lah, ada je yang macam dia call saya macam, Liv, dia orang tak ada bajet ni je kita orang ada, tapi aku nak kau sebab kau senang kerja dan sesuai watak ni. Saya fikir sebab kawan-kawan, director kawan-kawan, kadang saya try sikit macam, tak boleh naik sikit ke? Boleh, tapi dia akan tolak bajet, dia tarik bajet tu dari department lain. Dia ambil sikit dari technical, dia ambil daripada script writer, dia ambil sikit dari director. Kadang saya fikir macam, kenapa kita nak selfish, tapi at the same time kita kacau periuk nasi orang lain tau. Gara-gara saya je, yang lain ni semua dapat sikit. Padahal bagi saya beruntung juga jadi pelakon ni, sebab kerja kita datang, lakon, balik. Kadang-kadang balik awal. Tapi yang susahnya, yang susah payahnya adalah teknikal ni. Dia orang datang lebih awal.
kerja diorang lagi berat. Angkat barang-barang, angkat lampu, angkat kamera. Diorang yang first datang dan diorang yang last balik. Betul. Jadi kadang-kadang benda ni saya fikir macam, okay, niat saya nak tolong kawan-kawan. Jadi kadang benda macam tu lah saya terpaksa korbankan dari segi macam bajet ke. Sebab saya tahu kalau saya minta lebih ni, dia akan tarik kat orang lain. So saya tak nak ada perasaan selfish ke, you know. Kadang-kadang ada juga yang tiba-tiba ujung tu bila dah masa deal tu lain. Bila dah habis tu, ni je kita ada. Tapi orang lain buat, Alif, kan? Maknanya? Yelah, maksudnya ada orang lain buat benda macam tu. Ada juga. Yelah. Tiba-tiba ni je. Lain juga. Itu aku cakap lain. Tiba-tiba kau dapat banyak ni je. Macam, tak apalah. Bagi saya fikir macam, okay, ini rezeki yang Allah dah tentukan untuk kau untuk kali ini. Tak apa. Terima je. Kau redha je. Itu probably antara orang cakap ona-ona yang ada dalam industri seni yang pernah saya lalui lah. Biasanya usually saya ada bukan pilihan pertama, kedua bajet, ketiga tu standard lah perangai-perangai kat set semua. Alif, kita tahu juga kan salah satu tarikan untuk anak-anak seni ini, tak kisahlah kan dalam bidang apa sekalipun, adalah cerita-cerita mereka yang dipaparkan di media. Dan macam sekarang adalah social media lah kan. Kalau contoh kau tak berbakat sekalipun, tapi cerita kau sentiasa hari-hari dimainkan di media, social media dengan cerita-cerita viral dan sebagainya, yang kontroversi dan sebagainya, benda itu orang kata akan membantu populariti dia. Betul. Pada Alif, awak bersetuju tak untuk terma yang orang masih pandang ini? Saya setuju. Sebab good publicity, bad publicity, it's still publicity. Okay, kita dah nampak beberapa yang kat social media tu buat video bukan-bukan, video yang macam mengundang kekecaman. Tapi at the end of the day, kita fikir lagi 2 minggu orang dah lupa dah. Betul. Tambah lagi viral lain, tambah lagi benda-benda yang tak senonoh yang lain. Jadi diorang terpaksa tebal muka buat macam tu. Tapi kejap je lah. Even dia naik pun naik kejap je lah. Tapi memang saya setuju benda tu. Cuma saya tak berani. Tak berani. Bukan, satu. Bukan Alif Hadi. Bukan. Dan keduanya saya macam, Syan, mak saya. Dia fikir mak opak yang macam, ya, anak kau macam ni ke? Anak kau macam ni ke? Ataupun betul ke macam ni? So saya tak nak. Diorang tu, kalau dah muda lagi tak apa. Umur diorang dah berapa kan. Jadi diorang pun dah lebih memerlukan ketenangan hidup. Jadi saya sebagai seorang anak, at least lah, janganlah memeningkan kepala diorang lagi, at least. Dan itu memang menjadi pesan-pesanan mereka kepada Alif bila awak masuk industri. Ya, jaga aib, jaga muka ibu ayah macam tu. Dia kata jaga jaga semualah. Jangan buat anak orang apa semua, nanti kau pun ada anak sendiri. Kalau kau bukan ada anak kau ingat kau ada sepupu-sepupu perempuan, kau ada adik-beradik yang lain. Jadi kau jadi kat dia orang, kau apa rasa kau? Jadi benda tu buat kita akan macam okay, kita kena jaga. Yelah. At least adalah dia punya peringatan. Yes, kan? batasan tu. Yelah, sebab mereka pun tahu, macam Arif kata tadi dari awal kan, awak seorang pelajar master daripada bidang lain kan, bukan bidang ini. Dan bila Alif terjun dalam bidang ini pun, saya pasti mungkin satu kejutan juga untuk mereka kan. Ada tentangan juga. Tapi dia tak adalah tentang macam jangan masuk. Tapi macam dia slow je macam kau tak nak cari kerja tetap ke? Okay. Selalu dulu. Saya pun macam okay. Sebab saya rasa diorang dah spend beratus ribu. Yelah, untuk awak punya saya belajar sana sini, luar negara kan, lagi. Tapi saya cubalah macam okay, I gotta make sure yang saya kena buat diorang bangga dengan apa yang saya buat ni. Walaupun diorang ini bukan apa yang diorang nak, tapi diorang still doakan saya. Saya cuma tak nak kecewakan diorang. Saya rasa itu je lah. Saya nak tolong diorang, memang saya tolong. Tapi selain daripada itu, sebagai seorang anak, saya rasa macam okay, tolong jangan kecewakan dia. Tolong itu je. Jangan peningkan kepada diorang. Cukuplah diorang pening membesarkan saya. Baik kan? Alif, macam Alif kata kan, pesanan-pesanan daripada mak ayah itu, dan mereka sering kata cari kerja tetap,
Kenapa? Mereka melihat betapa susahnya sebagai anak seni kan? Nampak sebab saya rasa awal-awal dulu saya memang mengaku saya tak banyak job. Okey. Tapi saya pandai menyimpan. Okey. Jadi dia orang nampak macam hari-hari kau free je, duduk rumah, kadang keluar, masuk tak kerja. Bila ada lah, bila tak ada lah. Dia orang rasa macam ini tak menjaminkan masa depan yang cerah, yang tak konsisten, tak ada security orang cakap kan. Jadi dia orang sebagai mak bapak mesti dia orang risau, just in case macam let's say lah, kalau saya pun saya letak kat tempat dia orang, kalau anak saya macam tu, bila let's say lah kalau saya dah tak ada nanti, apa jadikan anak aku? Betul. Yang kontang-kanting lagi kan. Jadi itu yang saya cuba usahakan supaya pertama buat dia orang bangga, kedua make sure dia orang macam bila mak ayah tak ada nanti kau okey lah, macam tu. Kau selamat sebenarnya, macam tu. Kan at least orang kata dah ada arah tuju dia. Ya, saya rasa itulah yang saya rasa semua mak bapak akan fikirkan pasal anak-anak dia orang tu. Bukan sekadar di dunia tapi juga di akhirat jugalah dia orang, Even until now, Alif Sekarang tak. Saya rasa semenjak minggu lepas tu dia orang macam dia orang dah mungkin dah berubah sikit. Dia orang macam lepas ni apa. Dia orang dah saya rasa saya dah tukar perspektif dia orang sebab saya dah buktikan dia orang yang macam saya ini tahap ini, kesabaran ini yang awal lalui dan akhirnya ada saya berada di tahap ini. Jadi dia orang macam dah mula support apa semua. Dia orang support je, cuma kali ni dia orang lega lah. Investment dia orang macam lega anak aku dah kat sini. Yelah. Yang akhirnya orang kata walaupun lama kan, tetapi yelah sekurang-kurangnya award yang awak dapat itu buktikan yang ini adalah kerja keras juga kan, dan bukan sia-sia. Betul. Bukannya macam tak ada hala tuju. Betul. Jadi saya pun bersyukur lah. Alif, bila kita bercakap tentang kejaya Alif Hadi sendiri kan, mungkin apa lagi yang kita tahu nak bersaing dengan lagi-lagi pendatang baru juga dalam masa yang sama, dan of course mungkin yang sama sama zaman lah ataupun yang lebih atas daripada Alif kan, kita tahu mereka masih ada juga dan masih aktif. So tapi mungkin perancangan Alif sendiri macam mana dalam bidang lakonan? Saya tahu in reality dalam industri seni ni semua orang ada expired date dia. Dia boleh panas betul sejuk. Betul kan. Tak pun daripada hero jadi opak orang. Jadi saya tahu saya tak ada banyak masa dalam industri ni. Jadi memang adalah saya fikir macam nak buat benda lain sampingan. Contohnya dalam masa terdekat nanti ni saya akan mengajar. Saya akan jadi lecturer. Walaupun muka macam ni, tapi saya akan menjadi lecturer. Tapi dalam saya tengah pilih subjek apa lagi. Mungkin multimedia law, mungkin pembangunan masyarakat ke. Jadi itu salah satu backup saya. Saya rasa macam untuk long term future ni. Untuk next lah. Kalau saya sebab sebagai seorang pelajar master kan. Dia orang macam nak sangat saya macam nak mengajar. Saya sebenarnya tak suka ambil risiko. Sebab saya rasa macam kalau saya ambil risiko ni macam kalau aku fail macam mana? Kalau aku tak dapat sampai dia punya expectation tu macam mana? Pening kepala kan. Saya dah di peringkat umur yang macam saya tak nak pening kepala dah. Sebab bangun tidur je mana pening dah dengan benda yang dah sedia ada. Tapi saya rasa benda ni perlu untuk saya, untuk future saya. Jadi saya boleh buat dua-dua. Betul. Dan mungkin dari itu akan buka pintu pada peluang-peluang yang lain juga. Kan. Jadi saya cubalah ambil ni untuk jadi lecturer ni sebagai as a backup, and also saya pun nak belajar juga. Memperbaiki diri saya ataupun upgrade diri saya daripada saya seorang pelajar. Sekarang saya mengajar. Dan mungkin juga pengalaman dalam bidang seni ini diaplikasikan dalam pembelajaran kan? Betul. Macam tu. Dan yelah dalam masa yang sama kita nak ajar orang juga kan Alif? Ya, itu pun sebenarnya satu tanggungjawab besar. Sebab kat universiti ni diorang spend a lot of money nak menimba ilmu. Jadi kita pun sebenarnya janganlah macam ajar sambil lewa je. Sebab cuba kita letak diri kita kat tempat diorang kan. Duit tak ada, terpaksa buat pinjaman. Betul. Lala ajar lah, ni je yang aku dapat belajar. Ni je. Jadi sekarang ni saya nervous jugalah. Tengah memikirkan macam mana saya nak
nak sampaikan, nak menyelesaikan tugasan ni. Yelah, betul. But still dalam orang cakap perancangan dan still juga dalam preparation lah. Alif, kita tahu satu benda juga tentang Alif Hadi adalah seorang yang sangat privacy dalam untuk keluarga kan. Awak tak tahulah kalau pernah atau tidak pernah. Setahu saya lama dululah saya pernah jumpa. Sekarang saya tak pernah tengok dah kan. Awak jarang perkenalkan siapa keluarga awak, and then your background family kan. Sebab saya rasa dia orang pun jenis macam saya, pemalu. Even pergi rumah orang kahwin pun, bapak saya tak nak gambar. Dia tak nak naik atas pelamin tu. Walaupun tu anak buah keluarga. Dia akan makan slow je. Okay, sekarang ni saya cip gambar. Dia mula ambil makanan. Slow je dia makan. Okay. Benda tu berlaku, saya nampak depan mata saya sendiri minggu lepas je. Lepas ABP tu, esok tu wedding sepupu saya pergi. Tiba semua pergi. Dengan saya pun terpaksa pergi. Tapi dia makan Maggi. Dia tahu nak elak. Dia macam tak nak. Jadi saya rasa dia orang pun tak selesa kalau tiba-tiba saya tonjolkan. Dan saya pernah lah macam tunjuk yang kita orang semain jemaah kat rumah tu kan, dekat story saya. Dia cakap tak payahlah, jangan tunjuk lah benda-benda sini. Kadang bila tu nanti tiba-tiba terdetik rasa riak tu, hilang pahala ibadah kita. Benda macam tu dia better lelo. Sebab lagi orang nampak kita, lagi banyak mungkin orang tak suka kat kita. Mata-mata ain kan, iri hati. Jadi tak salah hidup low profile ni, asalkan ada ketenangan tu. Sebab saya rasa ketenangan tu tak boleh dibeli dengan wang ringgit pun. Kita banyak duit macam mana pun, stres pun, mesti akan rasa macam tak guna banyak duit. Better kita lelo. Rasa lebih selesa Alif Ya. Sebab tu saya tak mengejar sangat macam nak kaya, nak ni, tak. Saya rasa kebahagiaan, ketenangan tu yang penting. Tenang-tenang je kan. Ya, tenang, ribut jiwa. Kalau pergi luar contoh kan, dengan family dan ada orang kenal, maksudnya ialah tiba-tiba nak bergambar lah yang kenal dengan Alif kan, dan automatically family pun orang boleh tengok kan. Diorang nampak diorang ke tepi lah, nak gambar diorang ke tepi. Tapi saya rasa macam saya pun tak selesa, sebab macam saya dengan family saya. Yelah. Kadang-kadang diorang time saya mulut tengah penuh makanan ni, makcik-makcik lah, kadang-kadang diorang macam bukan tak tahu adab, tapi timing diorang tu, mulut saya penuh. Dia macam Alih nak ambil gambar. Mulut saya penuh ni. Saya bangun terus. Ikut je lah kan. Saya turutkan je lah. Tapi dia okey. Dia okey lah. Cuma dia mungkin tak nak. Betul. Better tak nak. Even saya rasa lepas ni, saya ada movie premiere nanti ni, yang Jangan Pandang Belakang 2 ni, saya tak rasa dia nak pergi. Tapi pernah je tak Alif? Pernah. Dan untuk sesekali mengenal dunia pernah. Saya pernah bawa bapak saya. Masa cerita Bulan dan Pria Terhebat. Okay, masa saya bawa bapak saya je pergi. Mak saya lagi lah tak nak. Dia tak nak pergi langsung. Bapak saya tu masih boleh nego lagi lah. Itu pun macam tak nak, malas lah. Kena pergi ke? Kena pergi ke? Tak payah lah kot. Sebab bagi dia macam, untuk apa? Kalau sekadar untuk nak tengok-tengok, better dia duduk rumah. Dan nanti boleh pergi sendiri. Ya. Itu pun saya tak rasa. Saya rasa dia dah berapa puluh tahun dah tak pergi wayang. Tengok wayang langsung. Dan saya rasa masa saya zaman sekolah rendah, dia bawa saya. Lepas tu dah tak ada dah. Dia pun dah tak nak pergi dah. Dan kat rumah pun tak ada TV. Dan tak tahu TV. Ya. Yang dah tua, dia lebih kepada spiritual lah. Lebih kepada beribadah. Kata bagus kita nak pergi berzikir ke daripada tengok TV semua tu kan. Tapi diorang tahu tak anak dia sebagai seorang pelakon dan kerja dia keluar TV, drama. Sebab saya rasa dia orang pun tahu yang mungkin ini dah ketentuan Tuhan. Jadi dia pun okey je. Tapi dia cuma ingatkan saya lah, jangan lupa ni, jangan lupa tu, apa yang elok, apa yang tak. Mak saya selalu macam tu. Kalau call je macam jangan lupa, kalau nak berzikir, better kita lebih kepada selawat ke atas Nabi daripada kita berzikir nama Tuhan. Sebab kalau berzikir nama Tuhan, kadang-kadang kita berzikir kan, tapi tengok orang sebelah macam, aku berzikir kau tak, itu dah ada sedikit riak tu. Betul. Habis kita hapus semua apa yang kita buat tadi, pahala-pahala tu hilang. Tapi kalau kita berselawat, dia macam
Kau nak pergi ni atas stage berselawat kuat-kuat pun, kau nak riak pun, itu pahala diterima. Sebab kau selawat ke atas Nabi. Itu beza atau istimewanya selawat ke atas Nabi berbanding dengan kita berzikir. Dia banyak dia cerita benda-benda macam tu. Saya pun saya ingat. Okay. Dalam pesanan seorang mak kan Alif? Ya. Dan bapak saya pun kadang-kadang macam hari ni ABP telefon ibu cakap minta dia doa sebab doa ibu tu lebih ialah tanpa hijab. Betul kan? Dia next level lah. Betul. Compared to doa seorang bapa tu. Dia tahu tapi dia akan cakap benda tu betul kan. Minta restu every time nak pergi syuting ke, okey minta restu ibu. Biarkan dia ni kalau ada offer ke apa ke, okey minta ibu doakan kau dapat. Macam tu. Saya pun selalulah call. Duduk dengan parents masih? Tak duduk dah. Saya sendiri. Oh, ingat masih duduk bersama dengan parents? Dah lama dah tak ada. Diorang dulu daripada Jelutong diorang pindah Melaka. So jauh sikit lah. Saya pun busy kan. Saya call lah biasanya. Kan. Tapi titipan-titipan tu sentiasa kan? Sentiasa. Sebab saya rasa kalau saya sebagai seorang parents pun, saya akan setiap kali akan ingatkan dekat anak saya. Benda-benda apa yang saya jadi kat diri saya ni adalah apa yang saya nampak dekat mak bapak saya. Jadi saya rasa macam mungkin itulah contoh terbaik kan? Dari apa sekalipun ada masalah ke, saya tak pernah tengok bapak saya ada masalah. Tapi bila cerita dengan mak saya cerita dia ada masalah ni, dia ada ni dia stres ni, yang kacau dia. Jadi benda tu saya nampak macam okay, kalau kita ada masalah kita jangan kongsikan dengan orang lain. Sebab kita tak nak orang lain stres. Kita tak nak orang lain susah hati dengan kita. Tiba-tiba kalau dia bercerita masalah dia, okay nanti anak pula susah hati. Jadi saya terikut benda-benda macam tu. Sama juga bila dia dengan mak saya tengok macam okay, walau mak saya pun dah berusia apa semua, bagi bapak saya, di mata dia, mak saya adalah wanita paling cantik sekali kat dunia ni. Saya pun macam tu. Saya terikut. Tak ada istilah macam dah tak bersekufu ke, dah tak suaman ke, okay next. Tak. Saya pun kalau ada pasangan pun macam mati-mati lah. Kita kena make it work lah. Maksudnya maut tu adalah yang memisahkan. Ibarat dia. Sebab bersyukur dengan apa yang kita ada. Mungkin lepas ni contoh macam aku rasa aku dapat lagi bagus kot. Tiba-tiba dapat hauk. Kadang-kadang benda ni bukannya sehari dua, bukan sebulan, bukan setahun, kadang-kadang 5 tahun baru tahu perangai dia macam mana. Adakah saya sanggup ambil risiko tu just semata-mata untuk penuhkan saya punya ego yang macam aku boleh cari lagi bagus lah, lagi muda lah, yang boleh bagi aku lebih lah benda. Saya rasa saya tak perlu kot. Bagus lah lagi bersyukur dengan apa yang saya ada dan cuba perbaiki, make it work. Dan mereka sentiasa ataupun bila keluar cerita kan Alif, ialah macam kita tahu apa yang macam contoh kalau selebriti pun cerita kontroversi lah, gosip dan sebagainya. Kadang mereka menegur juga. Tegur juga. Jangan cakap sini, jangan cakap sini. Cakap je ini semua tentuan Tuhan. Jodoh, rezeki semua di tangan Tuhan. Kau tak nak komen-komen macam ni. Jadi saya pun macam okay, saya pun jangan cakap macam-macam. Macam itulah. Memang dia akan ingatkan. Selalu ingatkan. Saya pun macam okay, bagus dia ingatkan. Dalam perhubungan, Alif sentiasa kongsi juga dengan diorang? Saya selalu bawa sesiapa jumpa diorang supaya kenal. Diorang pun macam, saya pun nak tengok juga macam mana dia layan mak bapak saya. Adakah okey, tak okey, tak okey. Tu susah juga. Kan? Sebab yang penting sekarang ni restu ibu bapa kita. Betul. Dalam segala apa benda yang kita buat kan. Walaupun nampak saya ni nakal, jahat sikit, tapi cukup lah dengan dosa-dosa apa yang kita dah buat kan. Jangan nak tambah lagi. Apa yang kita boleh ingat tu kita ingat lah. Macam okay, restu ibu okay ingat, doa ibu okay ingat, jaga aib ibu okay ingat. Adalah batasan-batasannya. Tak ada nak cakap saya ni perfect, alim sangat, tak. Tapi beringatlah cukup-cukup lah dosa yang kita dah buat. Ada benda yang kita tak nak elakkan, especially dalam industri seni ni. So beringat je lah. Bila dari satu orang ke satu orang tak menjadi kan dalam perhubungan Alif, family okay. Kata apa? Mula family macam ni lah, macam dah lah nak kahwin, cepatlah kahwin. Sebab kau takkan umur kau 50 kau nak hantar anak pergi sekolah. Okay. Nanti macam cucu dah pula kan.
Pun saya fikir macam, yalah, mak saya pun mesti ingin nak tengok cucu dari saya lah kan. Sebab saya tak pernah ada lagi. Jadi benda tu pun akan pressurekan saya. Tapi sekarang ni dia macam, since diorang dah makin berusia ni, diorang dah lebih kepada keagamaan. Diorang macam, okay, mungkin belum lagi. Dah tertulis semuanya. Kalau ada. Tahu tak tahu tu, betul. hanya Tuhan je yang tahu. Ya, bukan kerja kita. Kita berusaha je. Cuba. So dia okay. Sekarang ni diorang alhamdulillah lebih tenang. Lebih tenang. Saya pun lebih tenang juga. Yelah, mestilah nak menunggu kan. Betul. Nak tipulah tak menunggu. Nak tengok anak dia naik pelamin. Ya. Saya rasa lebih pun nak tengok cucu kot. Pelamin tu macam malam. Yelah. Tak payah nak spend so much lah. Because apa yang penting adalah dia punya kewajipan. Betul. Akad nikah. Saya rasa kalau saya kahwin lepas ni pun, saya rasa diorang cakap, tak payahlah buat besar-besar. Tak payahlah kecil-kecil je. Buat yang wajib-wajib je. Yang wajib je. Ya. Itu yang penting. Yang lain-lain semua ni riak ni kadang-kadang lah. Kita tak mungkin kita tak plan nak riak. Tapi bila dia buat besar-besar kadang tiba-tiba terdetik. Aku punya wedding ni lagi okey daripada kawan aku yang sebelum ni. kan tiba-tiba kan. Benda tu tak elok tau sebenarnya. Betul. Jadi buat kecil-kecil lah. Okey lah. Alif, sepanjang dalam industri kan, kita tahu pasang surut, hubungan dan sebagainya itu mungkin semua orang lalui benda yang sama. Bila dah masuk zaman media sosial, kita berada pada fasa yang orang akan mudah nak berkenalan dengan kita kan. Dan Alif sendiri, maksud saya ialah contoh di DM tu sendiri ramai juga. Walaupun mereka tahu ketika itu Alif dengan someone kan. Saya sebenarnya kat DM tu banyak lelaki dari perempuan yang try saya ni. Stres aku. Asal muka aku ni kadang ada sangat yang macam ke arah itu kan. Ada lah, tapi banyak lelaki daripada perempuan. Banyak nak try macam lain macam ni, tengok lah adik-adik. Jadi perempuan tu tak adalah. So kalau kepada future girlfriend jangan risau lah, dalam tu semua lelaki je yang try saya. Dan tak ada seorang pun yang berbalas Memang tak adalah. Jangan tak boleh. Saya bukan jenis macam tu. Jadi alhamdulillah lah. Selamat lah kan. Lega lah pasangan saya macam. Yelah, maksudnya gangguan itu ada kan? Ada, tapi ada. Perempuan pun tak adalah cakap tak ada. Ada, tapi saya jenis yang itulah saya cakap. Saya nampak mak bapak saya. Kalau itulah pasangan kita, kau lah perempuan paling cantik sekali kat dunia ni. Kau lah paling baik sekali. Kau lah pandai masak sekali, walaupun masakan kau hauk. Kita kena appreciate. Betul. Jadi apa yang saya nampak tu, itu juga yang saya ni. Kalau macam mana pun, nanti betul ke perangai kau? So saya memang tak pandang. Kau boleh jangan cuba ada sedikit pun benda tu macam bagi peluang kepada kita. So saya cuba block lah. Saya block. Dan satu benda juga, Alif kawan dalam industri mungkin kurang kan? Dan awak punya aktiviti pun lain daripada orang. Kan? Lebih banyak bermain contoh skateboard kan? Masuk hutan. Dan memang itu awak penuhi masa-masa Alif. Sebab itu sebenarnya saya main skateboard ni daripada saya kecil lagi. Dan sukan tu juga membentuk saya sebagaimana saya sekarang ni. Sebagai seorang sebagai orang lah, orang dewasa lah. Banyak saya luangkan masa macam mana dia bentukkan saya punya peribadi. Saya banyak bersabar, kena buat banyak kali, jatuh sakit buat lagi, esok try lagi. Jadi benda tu membentuk saya punya kepribadian. Jadi saya lebih suka kepada situ. Dan dia individual kan, dia tak perlu nak macam main bola kena tunggu 11 orang, tak ada 11 orang, cancel. Main badminton kena 2 orang, tak ada 2 orang, cancel. Skateboard saya boleh main bila-bila. Dan dia tak memerlukan banyak duit pun. Betul. Hadir saja kan? Beli tu satu dah cukup. Walaupun jatuh tu sakit, patah kaki ke, tapi let's say bila kita dapat buat benda tu, kepuasan tu. Sebab kepuasan tu yang macam aku work hard for it. Betul.
Kan, berjam aku buat ataupun berminggu aku cuba kan, aku dapat juga. Dia punya lega tu, benda yang macam kau tak beli kat kedai lah kan. Itu yang saya suka. Sebab tu saya tak suka juga keluar lepak kat mana-mana ke. Setengah jam tu dah macam gelisah nak balik. Betul, balik lah. Duduk rumah main PS5 ke, tengok TV ke, tidur ke, edit video ke, edit gambar ke, banyak benda boleh buat. Yelah kan. Memang jenis macam tu. Sebab tu orang tak nampak saya kat luar. Selamat sikit. Yes. Itu pun salah satu juga. Selamat daripada godaan-godaan syaitanir rajim dan juga manusia-manusia bertopengkan syaitan. Pada usia sekarang kan, mungkin dalam soal, kalau kita bercakap soal hati, perasaan, hubungan, dah tak menetapkan sasaran? Tak ada. Selepas gagal beberapa kali? Tak. Sebab macam mak saya cakap, jodoh tu semua di tangan Tuhan. Cubalah macam mana pun, paksalah macam mana pun. Kalau dia kata tak adalah. Contohnya macam inilah yang apa yang saya rasa lah, kalau kita ada banyak kes-kes penceraian kan. Kalau Tuhan tu cakap itu jodoh kau, benda tu tak akan jadi. Contohnya lah macam isteri dia pergi mahkamah tuntutkan cerai, dapatkan surat apa semua. Kalau Tuhan tu tak bagi, on the way dia pergi mahkamah tu dah accident dah. Betul. Dia sakit perut ke, dia apa ke, kalau Tuhan tu tak bagi. Tapi benda tu berjalan dengan lancar je. Maknanya apa? Maknanya Tuhan ada perancangan lain untuk kau. So kena terima, reda je. Saya pun begitu juga. Kalau benda tu smooth je, okey. Tiba-tiba ada banyak halangan ni. Kenapa ada halangan ni? Sebab benda semua dah tertulis tau. Kadang-kadang benda tu kadang kita lupa nak fikir tau. Dengan mungkin kesilapan yang kita buat ke. Senang je kita buat benda Allah ni. Masuk sana sini, nyorok sana sini. Sedapnya. Dah macam tu kan. Tapi lepas tu kau terimalah balasan dia. Tapi mungkin itu adalah pengajaran kita. Tuhan nak tunjukkan pada kita. Kalau dia tak bagi, time on the way tu kau dah accident dah. Bagi saya. Jadi semua tu saya reda je. Apa nak jadi-jadilah. Paling lama dalam perhubungan Alif berapa lama? Saya rasa dalam 10 tahun. Oh, lama. Itu my first marriage lah. 3 tahun, setahun bercinta, 2 tahun bertunang, 7 tahun perkahwinan. Yang ramai orang tak tahu kan, Alif? Yang ramai tak tahu. Sebab saya tak nak ada mata-mata ain ke, ataupun orang bercerita ke. Saya better keep it private. Tak ada masalah pun kan? Dan pandai you simpan ketika itu kan? Ya, pandai makan, pandai simpan lah. Jangan pandai makan sepah mata kata kan? Tapi ada tak orang tengok, tanya-tanya? Ada, banyak orang tanya. Tapi saya macam, apa gunanya cerita? Kau bukan dapat duit pun kalau aku cerita tu. Bukan dapat ubah apa-apa pun kan? Tapi saya cakap betul. Dia tanya lebih-lebih tu, dah bye-bye. Krik-krik palau je. Yelah, dan mungkin bekas isteri pun bukan sejenis yang nak ke betul, depan betul kan? Sebab dia dari keluarga dikenali bahagian politik. So kadang-kadang benda ni pun boleh dijadikan isu untuk game-game politik. Betul. Ni untuk opposition kan, penentang-penentang dia orang tu. Jadi better not lah. Lagi selamat. Dan daripada kegagalan perkahwinan pertama itu, mungkin mengajar Alif untuk yelah, sehingga sekarang masih bersendiri kan? Dia mengajar saya lebih berhati-hati untuk memilih pasangan tu. Sebab kita kena ingat, yang siapa kita akan pilih nak kahwin ni, kita akan setiap kali buka mata je, itulah muka yang kau nak tengok. Cuma saya elok sikit lah. Yelah, elok lah, elok di mata kita lah. Tak adalah elok macam yang janganlah over sangat. Kau pun berpijak lah pada bumi nyata. Kau bukannya handsome sangat pun kan. Pertama, biarlah elok di mata tu. Jangan kita buka mata tengok stres macam tu kan. Keduanya, perangai pada kita boleh terima kebaikan, keburukan atau tak. Kalau lebih kepada keburukan, consider lah balik, fikir balik. Jangan terus macam disebabkan kau bercinta, kau sayang, kau ignore semua red flag ni. Itu mungkin dalam first 5 years kau boleh tahan lah. Lepas ke 6 tahun tu dia dah jadi barah dalam ni. Apa benda kau buat lepas semua tu, dia buat dia semua macam tak kena. Betul. Sebab kau dah benda simpan dendam lama kan.
Ada sikit je macam sebab dah penuh lah ni. Dah tak boleh nak masuk dah benda-benda yang red flag lain ni. Itu akan jadi masalah lah. So, adakah mungkin ketika itu juga maksudnya Alif berkahwin dalam usia muda? Saya rasa itu salah satu faktor lah kot. Umur berapa Alif? 22 atau 3. Oh. 22, ibarat orang tengah degree kan? Ya, baru habis degree. Nak habis degree, baru habis masters. Terus kahwin. So silap belok kahwin ni saya tak tahu lagi macam mana perangai. Oh macam ni perangai dia. Time tu bekas isteri sebaya? Tak, dia 4 tahun lagi tu. Tak tahu, saya suka wanita lebih berusia lah. Tak banyak drama. Dia boleh handle semua masalah. Betul. Benda-benda kecil ni macam tak payah nak call saya lah. Macam mana ni nak buat ni? Elah, kau umur dah berapa besar, settle lah dulu. Benda kecil. Kalau benda besar tu okay, saya tak ada masalah nak tolong. Tapi jangan benda kecil ni kau jadikan isu. Macam mana ni? Nak makan kat mana ni? Itu standard tu. Kadang-kadang kan macam okay, kita cuba elakkan lah. Cuba cari ketenangan hidup tu. 5 tahun bertahan? 7 tahun? 7. Lama kan. Itu pun satu keputusan yang sangat sukar untuk saya nak buat. Sebab saya fikir, mungkin masa tu saya pun jenis yang lebih fikirkan orang lain daripada diri sendiri. Saya fikir macam I muka mak bapak saya, I muka mak bapak mertua saya, I muka isteri saya. Tapi lama-lama saya fikir macam tu, saya jaga, saya hilang diri saya. Tapi sebab nak jaga kan? Saya jaga je. Saya fikir macam, aku bazir 7 tahun ni hidup untuk orang lain. Macam mana tu? Berbaloi ke aku hidup? Kan? Dia sangat deep sampai tahap macam tu lah kan. Jadi benda tu sampai satu tahap tu macam dah tak boleh. Sebelum aku hilang jadi dia. Jadi parah. Dia kalau kita hilang orang tak apa. Jangan hilang diri sendiri. Betul. Kan? Benda tu akan tiba-tiba jadi gila. Dah apa kau nak buat lepas tu? Kan? Dah tak betul apa semua kan. Simpan lama-lama. So saya menguatkan diri, cakap okay, saya rasa kita dah tak serasi lah. Saya pun beritahu mak bapak saya, dia pun macam mula tentang sikit lah. Tapi lepas tu macam redha. Kalau benda ni berjalan dengan lancar, maknanya okay, dia bukanlah jodoh kau kan. Macam tu. Dan ketika itu pun Alif dah dalam industri kan? Dah dalam industri. Jadi nasib baik orang tak tahu. Ni orang tahu dah. Seorang duda. Sekarang ni orang tahu lah saya seorang duda yang mungkin telajak laris. Tiba kan. Dan pada hakikatnya itulah statusnya. Yang orang lain semua ingat, oh dia ni bujang lagi kan. Mungkin perangai saya nampak macam bujang lah. Saya macam Saya rasa sebab tu saya rasa nampak lagi masih nampak muda lagi. Dan aktiviti-aktiviti awak tu yang membuatkan orang fikir awak ni adalah, yelah of course orang tak tahu kan. Sebab Alif pun memang tak mendedahkan benda itu. Tak ada. Betul kan? Jadi memang orang ingat saya ni kadang-kadang bujang lah. Tak pernah berkahwin. Tapi untuk setiap pasangan awak selepas itu kan, awak beritahu awak seorang duda? Beritahu. Dia okey. Kadang-kadang rasanya perempuan lagi suka duda ni. Macam lebih berpengalaman. Dia macam tak banyak cekadak. Walaupun usia muda. Ya. Pengalaman tu dari segi pengalaman hidup. Macam mana nak handle pasangan. Macam mana nak buat keputusan. Diorang lagi selesa benda tu. Saya rasa lah diorang okey. Kebanyakannya. Betul, banyak saya dengar. Wow. So daddy tiba. Yelah, first marriage orang kata dengan bukan orang dalam industri kan. Dan mungkin beberapa pasangan selepas itu adalah dalam orang industri kan. Berapa? So aku tahu So jika dibanding dengan dua orang kata status ini, awak dah lalui dua-dua. Awak dah pernah bersama dengan kedua-dua status ini juga. So dah boleh buat pertimbangan ataupun Alif still rasa prinsip awak adalah jodoh kita tak tahu. Masih lagi prinsip lah. Jodoh kita tak tahu. Kalau ada kat situ, situlah. Kadang-kadang itu saya cakap, jodoh tu kadang-kadang saya tak plan pun. Satu scene je. Contoh saya dengan Yasmin ni, saya tak ada scene dengan dia. Cuma satu scene tu je. Selainnya saya dengan orang lain. Satu scene tu je punca. Itu yang terdetik. Tapi bukan terdetik, tapi satu scene tu yang buat kita orang kenal. Okay. Lepas tu dah macam tak jadi rapat.
Lepas-lepas tu lah tak adalah terus, sebab saya tahu masa tu dia masih lagi isteri orang kan. Tapi disebabkan satu scene tu, even yang before this, because of satu photoshoot je kenal. Jangan kau tahu ni geram. Kau cakap kat sini. Tak payah dah kahwin dah. Lah bagi hint. Okay, so tak nak lah cakap. Benda-benda ni tak terduga tau. So tak boleh lah cakap macam tak nak lah warna asli. Jangan lagi Tuhan bagi. Ambil kau cakap apa dia? Dia bagi kan. Supaya tu saya diam je lah. So dua-dua status ini memberi pengalaman yang berbeza kan? Berbeza dan pengalaman yang sangat berharga lah. Tapi kita pun tak boleh nak letak expectation yang tinggi sangat. Tu apa yang saya belajar. Jangan letak expectation. Just go with the flow. Faham? Yeah. So bila awak melihat maksudnya Alif dah melalui situasi itu dah lebih awal kan daripada mungkin pasangan selebriti yang berkahwin sekarang, kemudian setahun 2 tahun berkahwin, kemudian ambil keputusan bercerai, dan Alif dah lalui benda itu, dan macam mana mungkin awak nak katakan tentang reaksi Alif untuk situasi-situasi yang sebegini, Alif? Sebab tu saya tak ada nak macam komen apa-apa pasal ni kan. Macam setengah orang, macam contoh kes Fatah Amin sekarang ni, semua orang up status nak bagi dia orang punya pandangan apa semua kan. Tak payahlah, kerana pandangan kau tu salah. Tapi kadang-kadang benda tu kau bagi pandangan tu, jadi kat engkau kau buat lagi teruk daripada Fatah Amin. Contoh kan. So better jangan buka mulut. Kenapa yang kita buka mulut tu? Sebab kita tak tahu. Dia orang cakap macam as if dia orang seumah dengan dia orang. Bila dia orang, kau tahu ke apa dua-dua tu lalui ke? Dia ni ada masalah apa? Dia ni ada masalah apa? Kau dengar side dia je, kau dengar side sini je. Tapi kalau kau kat tempat salah seorang ni, adakah kau akan buat keputusan lagi bagus ataupun lagi teruk? Kadang-kadang lagi teruk. So apa kau nak bising-bising? Saya macam okay, dah mungkin tu jodoh dia orang sampai situ lah. Saya tutup mulut lah. Dengan semua isu lah kat Malaysia ni, saya memang tutup mulut. Tak macam better untuk tidak campur kan. Kau jadi kena kat diri sendiri tu. Macam lah banyak lah juga kalau orang cerita pasal saya punya hubungan ke apa ke, macam kau dah tak ada kat tempat aku. Kau tunggu nanti. Kau tunggu kau dapat pasangan yang ada anak tapi masih baik lagi dengan kau punya bekas suami ke bekas isteri. Kau tengok, ambil kau, padan muka kau. Kau tahu. Oh, nampak tak ada, saya baca lah banyak. Tapi cuma dia orang tak ada kat tempat saya. Yalah. Semua sibuk je. Alif ni red flag. Pandai je kan tempat aku. Kau tahu kau rasa apa? Kau tak mau goyan. Macam tu. Tapi saya tak mau goyan lah. Saya macam okay. Tapi kadang-kadang tu because kita pun manusia, macam dia rasa tak selesa sikit kan. Tapi yang netizen maha benar ni main sembuh macam dia ambil lah. Apalah, tak kau lah. Alif baik tak dengan bekas? Baik, masih baik. Bekas mana tu Dan dia dah berkahwin? Yang berkahwin tu bukan tak baik, tak better not lah. Kalau berkahwin tu biar. Tak yang first marriage? Masih, tapi saya tak berkontak sangat. Saya kontak dengan mak dia je. Tak dia dah berkeluarga? Belum juga. Okay. So macam ni, sebab saya pun rasa segan. Yalah. Kita punya segan tu macam saya rasa macam itu salah kita mungkin. Kita fikir gitu. Saya dah menggagalkan dia orang. So saya rasa macam segan lah nak ni. Tapi kalau raya ke, saya wish lah. Tapi setakat tu je lah. Sebab selebihnya saya rasa macam awkward. Macam cakap apa. Dah tak cakap apa-apa dah. Itu terus. Tapi untuk mereka yang menonton ni kan, so Alif nak bagi tahu yang Alif ni kalau dalam perhubungan setia, memahami, saya sangat penyabar. Boleh bertoleransi yang teramat. Saya boleh ignore semua red flag. Tu mungkin kelemahan saya. Sebab dah nampak kalau sayang tu, itulah cinta matiku ni kan. Cinta dah mati. Walaupun. Kau nak pasal nak walaupun aku. Tapi yang membuatkan pada akhirnya awak akan kecewa apa satu benda dalam perhubungan? Sebab dalam pada Alif dah memberi, awak beri kepercayaan, awak beri tahap kesabaran yang paling tinggi, tahap kesetiaan. Saya rasa kalau orang tu tak berminat untuk dimiliki lagi,
buat apa kita pegang. Kita kecewa lah, better kita let go. Daripada kita paksa-paksa dia. Apa yang kita buat pun, kita bagi bulan kat dia pun, dia takkan appreciate. Saya rasa benda tu, kalau dia ada orang lain, okay fine, pergilah kat orang tu. Jangan paksa. Jangan paksa orang. Memang kau bagilah apa pun, tetap tak boleh. Tetap dia takkan appreciate kau. Itu pesanan saya pada ni. Make sure benda tu. Walaupun sakit, rasa macam nak lepaskan. Tapi dah lama move on kan? Dah. Okey lah. Dah. Okay, Alif, mungkin di minit terakhir ni kan, bila kita dah tahu orang cakap macam ni kan, Alif, menang anugerah ni satu ujian kan? Bapak saya cakap benda yang sama. Dan satu lagi ialah untuk kita rasa dihargai. Betul. Itu penghormatan. Betul. Tapi lebih besarnya mungkin orang akan melihat, okay, ini ujian untuk kau lepas ni. Betul. Betul. Bapak saya selalu cakap macam tu. Sebelum ni pun cakap benda yang sama. Kadang-kadang dia pergi, contoh orang pergi haji, memang dia dah lepas haji dia kat sana. Ujian dia adalah bila dia balik. Adakah kau riak? Adakah kau rasa kau lebih bagus dari semua orang? Jadi benda ni pun sama juga. Masa saya balik tu, dia cakap, ni ujian untuk kau. Adakah kau akan jadi lebih sombong, ataupun kau akan lebih humble, lebih merendah diri. Jadi saya akan ingat benda tu. Harap-harap taklah. Saya rasa sudi rasa saya macam mana? Dah 14 tahun kenal? Tak. Kalau tak ada lawan datang sini. Betul. Walaupun banyak halangan tadi, kan? Tetap hadir ya. Okay. So saya pun berharap lah saya akan terus kekal grounded, merendah diri. Saya harap lah. Saya berharap. Dan satu juga lagi, dekat Malaysia ni selalu jadi bila pandangan orang, sesetengah orang, bila artis menang anugerah, persepsi orang adalah, lepas ni mesti harga dia mahal. Betul. Mesti lepas ni susah kita nak panggil dia. Mesti lepas ni Alif Hadi tak nak tolong dah. Betul. Kita. Saya pernah dengar benda tu tau, daripada orang-orang yang pernah menang award. Dia orang menang anugerah tapi job tak ada. Sebab dia orang dah letak satu perspektif ni yang macam, okay, kau dah menang, harga kau confirm pum. Padahal kau tak call pun. Betul. Itu tak fair tau sebenarnya. Tanya dulu. Tapi dia macam, mahal mesti mahal ni. Terus tak call. Lepas tu melopong orang tu. Orang tu macam, biar aku tak payah menang anugerah macam ni. Kan? Lagi susah aku dapat job daripada aku ni kan. Entahlah, saya rasa kalau itu terjadi pun, itu semua dah ketentuan. Saya terima tapi berusaha lah. Cuba. Kan? Risau juga ni. Jangan. Tapi tak. InsyaAllah. Semalam ada juga on call. Tapi tak boleh buat. Sorry. Itu lain lah. Kalau tak boleh buat kan. Tapi tak juga. Kadang-kadang ada setengah production, TV station. Kalau 2-3 kali kita tolak sebabkan kita tak boleh buat, dia ban terus. Tak fair. Bukan tak nak buat. Clash. Yelah. Nak kena bagi dua badan ni. Susah. Tak fair tau kadang benda itu. Tiba-tiba je. Ban. Stress lah. Ada juga. Itu reality. Itu reality. Tapi bukan semua. Tapi harap tak berlaku kat saya. So coming soon, projek apa Alif? Filem katanya nak keluar kan? Filem nak keluar pada 21 bulan November ni. Harap saya dapat cerita tu dapat sambutan yang baik lah. Sebab itu pertama kalinya saya jadi seorang ustaz yang merukiahkan orang. Wow. Pernah dengar saya membaca surah. Bertilawah Al-Quran ke. Teringat pula. Something baru Teringat pula kat bekas kasih. So janganlah. Okay, kau sebut sekarang? Tak payah. So okay, itu kali pertama lah. So itu benda yang saya keluar daripada comfort zone saya. Agak pening jugalah masa tu. Agak nak kencing-kencing lah menghafal semua tu kan. Make sure dia punya kolah-kolah tu betul. Sebutan dia betul kan. Semua kan. So saya harap benda tu diterima. Kalau ada kekurangan tu saya minta maaf. Awal-awal saya bukannya seorang yang yang pandai. Saya bukan ustaz. Saya bukan ustaz yang betul, yang boleh merukiahkan orang, tapi saya cuba menjayakan watak tu dengan baik lah. Selagi director cakap okey lah, bagi saya okey. Itu yang paling penting. Saya akan tanya Abang Andre, okey ni. Ya okey. Okey. Dia jangan macam dah shock sendiri. So itu coming soon. Kemudian mungkin saya ada drama
tak silap saya berjudul Boleh Saya Bantu kot, dengan arahan suami luar, ada Rina Diana semuanya. Tu insyaAllah mungkin hujung tahun lah. Saya dengar skrip tak siap lagi. Udah, bila pula nak shoot ni? Lama dah sidai aku. Semoga kemenangan akan membuka lebih banyak ruang buat Alif kan. Terima kasih. Lebih banyak kerja. Amin. Dan juga semoga doa ibu bapanya akan terus bersama dengan Alif untuk menempuh kejayaan. Amin. Menempah kejayaan. Amin. Kan? Amin. Dan semoga jodohnya akan bertemu jodoh kekal. Amin. Alisha, amin. Amin. Kok gitulah kan. Kau macam jodoh. Alif, terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan Sudir dalam Confession Bilik Gelap. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Saya pun dapat kira happy jugalah dapat kongsi pengalaman saya. Mungkin korang boleh kenal saya dengan lebih dekat lagi kan. Sebab saya pun jenis tak buka mulut. So kalau kat social media tu nampak benda yang happy je, ataupun benda yang macam itu je, saya tak. At least ni sedikit sebanyak para penonton, para pendengar boleh dapat mengenali saya dengan lebih dekat lagi. Dan itu kita nak. Siapa Alif Hadi. Kan? Ini baru 20% ya. Kalau nak tahu lagi, so dia kena panggil lagi next. Tak boleh, itu akan jadi cerita lain nanti. Jangan. Awak tak nak tahu semua ini. Alif, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Sudir. Semoga terus sukses. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Confession Bilik Gelap.